Selanjutnya, kisah yang saya terima melalui kiriman SMS datangnya daripada pendengar yang bernama sebentar ya. Kak Suhaini katanya. Kak Suhaini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Kak Suhaini dan kakak nak ceritakan kisah ni dah lama berlaku ketika arwah bapa minta tolong kakak temankan. Bayangkan arwah bapa minta tolong kakak temankan beliau pergi tanam uri. Uri adik kakak, adik yang keempat yang baru dilahirkan pada malam yang dimaksudkan. Kalau kita nak tahu, kampung kakak dulu adalah sebuah kampung di salah sebuah kawasan di Pasir Panjang. Kalau kita tanya orang-orang penduduk bekas kampung Pasir Panjang ni, ramai yang tahu ada sebuah kawasan di Pasir Panjang memang tempat tu keras, Kisi. Banyak pengalaman kejadian-kejadian yang menakutkan berlaku. Jadi, bapa kakak ataupun abah kakak minta temankan tanam uri adik yang nombor 4. Dan masih ingat lagi, pukul 12.30 malam kami berdua keluar dari rumah. Sebab apa? Tak nak orang lain nampak. Kampung kakak dulu, kata akak kita ni Kak Su, banyak juga kegiatan-kegiatan menyihir. Dan mereka pastinya nantikanlah kalau ada uri, bayi yang baru lahir akan menjadi mangsa. Sebab itulah abah keluar waktu tengah malam bila orang-orang kampung semua dah tidur dan ramai yang tak perasan. Tapi bila saat kakak dengan abah keluar, kakak rasa tak sedap hati. Kakak macam takut. Tapi abah yang katakan, tak apa, kau ikut aja ketemangan aku. Jadi kakak ni tukang pegang Kisi. Waktu itu lampu colok dipanggil. Tak ada lampu solo, kami menggunakan lampu colok. Abah kakak bawa cangkul. Sampai ke satu kawasan di belakang rumah Semak Samun, kakak pegang lampu, abah kakak mula cangkul, nak tanam uri yang ada dalam bekas seramik, iaitu tempat simpan beras kecil. Digunakan untuk tanam uri supaya tidak dapat dikesan oleh anjing-anjing dan juga apa jua makhluk yang akan berkeliaran di kampung kakak. Sedang bapa ataupun abah kakak cangkul Kisi, cangkul tanah nak masukkan uri ke dalamnya. Peringkat misteri jam 12 kata Kak Su, tiba-tiba kakak terasa macam ada orang sedang mengendap dari jauh. Dari jauh nampak macam ada budak perempuan sedang berdiri tapi bersembunyi di belakang pohon. Jadi bila kakak nampak, kakak panggil, Bah. Apalah? Bah, tengok tu bah, kat pokok ujung tu. Ada orang tengok kita. Sekali abah kakak pun berhenti. Bila berhenti, tanah tu dah setengah jalan dia cangkul Kisi. Lagi beberapa kali dia cangkul, baru boleh masukkanlah bekas seramik dengan uri di dalamnya. Kemudian abah tengok. Astaghfirullahalazim. Su, lari. Su, lari. Bah, kenapa bah? Kisi, kakak dengan bapa abah kakak lari lintang pukang Kisi. Lari sampai masuk ke dalam rumah, tutup pintu. Kemudian Kisi, ingat lagi, masuk dari pintu belakang, pintu dapur, dah tutup semua, tutup tingkap. Tiba-tiba bila kakak dengan abah berada di tengah-tengah dapur, ada benda seolah-olah nak masuk ke dalam rumah. Beberapa kali cuba gegarkan pintu dan gegarkan tingkap. Semua ini digegarkan dalam masa yang serentak. Kalau ada seorang tu boleh gegarkan pintu, tingkap tak akan bergegar. Tapi ini semua bergegar serentak. Kemudian, kasih aku masuk. Pendengar Ria 897 FM. Kak Su kata bila kakak dah dengar suara tu, kakak menangis Kisi. Menangis tak henti-henti. Abah kakak masih ingat lagi Kisi. Dia seorang yang kuat. Kuat solat, kuat berzikir. Di dapur tu dia baca surah ataupun ayatul kursi. Hanya sekali dia baca, dia sembuh. Tangannya, telapak tangan ditadahkan, kemudian dia sembuh dari satu sudut ke sudut yang lain. Gangguan berhenti tiba-tiba. Rupa-rupanya Kisi, ada seorang teman rakan sahabat ibu di kampung Pasir Panjang yang datang menziarahi ibu, dan ibu telah pun memberitahu si Polan ini yang suami malam hari nak pergi tanam uri. Dia ni Kisi memang terkenal dalam kampung, orang yang pelihara polong. Mungkin bila dia dah tahu, dia pun standby tunggu kami keluar rumah. Itulah peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan.
Ya, itu dia kisah daripada akak kita, Kak Suhaini. Wah, seram betul Saya boleh bayangkan lah, dia temankan abah dengan lampu colok dia pegang jalan belakang rumah cari tempat yang sesuai nak tanam uri tu. Saya tak pasti kenapa uri itu disimpankan dalam bekas seramik, tapi inilah dalam yang diceritakan dalam kisah beliau. Abah tengah cangkul, anak pegang lampu colok Cangkul, cangkul, cangkul. Tiba-tiba rasa tak sedap hati dan nampak ada budak di belakang pokok sedang berdiri Cuba anda pejam mata, anda bayangkan anda dalam semak samun hutan, malam tu gelap gelita di kampung lah. Tahun bila tak pasti, tapi kalau kampung ni mungkin agaknya 60-an 60-an ada, 50-an pun ada. Saya rasa 60-an lah. Dan Kak Suhaini, bah apa itu, bah ada orang. Saya kalau first thing saya takkan teman pun abah saya kalau kata nak tanam muri Betul lah, terperanjat babe Dia kejar dari belakang. Baguslah. Semangat dua-dua anak beranak ni memang bagus sekali lagi. Baik. 669-118-97. Kita akan teruskan kisah dalam MG12. Email yang saya ingin bacakan dahulu datangnya daripada Adlina. Adlina berkongsi peristiwa ketika beliau dan juga suaminya memandu ke seberang tambak. Waktu itu kami dalam perjalanan pertama kali pergi ke kampung. Ini merupakan kampung nenek saya. Dan ceritanya begini. Sebenarnya saya dah lama tak pernah ke sana. Kalau saya ke sana pun, saya akan ikut arwah bapa yang memandu. Sejak arwah bapa meninggal dunia, dalam keluarga ni tidak ada sesiapa yang boleh memandu. Jadi tidaklah kami ke rumah nenek yang terletak di Pontian, Johor. Paling-paling pun ikut. Kalau ada yang inginlah mengundang kami, mungkin saudara mara yang nak ke sana akan bertanya dan kita akan cuba ikutlah kalau kenderaan tu muat. Tapi setelah lebih kurang 5 tahun tidak ke sana, saya waktu itu baru sahaja berumah tangga. Dan suami saya ni pula, kata Adlina, tidak mempunyai kampung di seberang tambak. Dan dia benar-benar nak ke kampung dan nak juga berjumpa dengan nenek saya yang tinggal di Pontian. Saya beritahu suami terletak di mana. Suami pun sebelum tu dah buat research, tanya teman-teman, Google untuk dapatkan laluan untuk ke rumah nenek saya di seberang tambak. Waktu itu nak ajak ibu saya, tapi ibu saya tidak dapat bersama kerana kurang sihat. Jadi sayalah pergi dengan suami, hanya berdua saja. Keluar dari Singapura agak lewat sedikit lah sebab suami pulang kerja agak lewat. 8 malam baru kita bertolak dan kita harap-harap sampai dalam masa lebih kurang 2 jam. Tapi kisi, 8 malam sampai pukul 10, kita pun dah telefon sebenarnya. Telefon seorang sepupu, tapi kata pada nenek, tapi beritahu dia jangan bilang nenek yang kita nak sampai. Cuma beritahu seorang sepupu. Jadi mereka akan tahulah yang kita akan datang. Dalam perjalanan bila dah daripada kawasan Lebuh Raya Utara Selatan, ada jalan susur keluar nak masuk ke kawasan Pontian. Ada papan tanda. Suami pun keluar ikut jalan yang disebutkan oleh teman. Kau pandulah. Lepas checkpoint tu masuk Lebuh Raya Utara Selatan, kau pandu nanti akan nampak satu papan tanda Pontian. Kau exit Pontian. Jadi suami ikut. Memandu jalan susur keluar memasuki kawasan Pontian. Kesi, bila masuk kawasan tu dah terlampau gelap sangat. Sebabnya walaupun waktu itu jam 9 lebih malam Kesi, gelapnya dah terlampau teramat sangat. Tidak ada lampu jalan, hanya kenderaan suami saja. Dan hanya kenderaan kami yang berada dekat kawasan itu, katanya Adlina. Tiba-tiba suami memandu dengan perlahan. Sebabnya terlampau gelap dan takut-takut nanti tersalah belok, jalannya agak kecil sedikit. Tengah memandu, Kisi bayangkanlah Kisi, tempat tu dah gelap. Kiri kanan hutan. Mungkin ada yang pernah lalu laluan yang saya sebutkan. Dahlah kiri kanan hutan, tempat tu gelap. Suami pandu perlahan. Dari jauh, bila kenderaan suami ini sedang memandu, memancah cahaya lampu di hadapan, saya dengan suami terkejut. Casey nampak ada seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan
Seolah-olah sedang tunggu mungkin taksi, tunggu kereta, tak tahulah. Nampak ke si dari jauh. Sebabnya bila suami memandu, beberapa kali dia akan high beam. Takut nanti kenderaan yang laluan bertentangan ni tak nampak kita. Jadi suami pandu, nanti beberapa saat dia akan high beam sikit, dia letakkan balik. Jadi bila suami high beam nampak dari jauh, saya terperanjat. Suami pun terkejut. Bang, adakah orang tunggu teksi tempat macam ni? Kata saya pada suami. Entahlah yang, dah lah. Jadi bila suami dah memandu, dah nak hampir-hampir dekat dengan perempuan ni, suami high beam lagi. Sebabnya hanya bila suami high beam akan nampak perempuan tu. Bila suami gunakan low beam, tak nampak sebabnya cahaya daripada kenderaan tu akan memancar ke bawah daripada naik ke atas. Bila hampir-hampir dekat, suami high beam lagi, hilang wanita tu di tepi jalan. Saya dengan suami rasa dah tak sedap hati. Suami saya mula, Bismillahirrahmanirrahim, membaca surah Kisi. Dalam perjalanan saya pun ikut sekaki membaca. Apa suami baca saya ikutlah. Suami pandu perlahan, pandu dan pandu. Rasa tak sedap hati sangat. Dan akhirnya sampai di rumah nenek saya. Tapi agak lambat sedikit Kisi. Sebab sebelum tu tersalah jalan, tersalah masuk lorong. Sampai juga alhamdulillah. Sepupu saya tidak ada di depan rumah. Saya cuba telefon beberapa kali, tapi tidak dijawab panggilan saya. Saya pun letakkan kenderaan di tepi rumah nenek. Saya dengan suami ini rasa semangat sangat nak jumpa nenek. Kita keluar dari kenderaan, tutup pintu, jalan menuju ke arah depan pintu. Kita pun ketuk pintu rumah. Assalamualaikum, dengan nada yang ceria. Yang jawab adalah nenek saya. Dengan badan yang agak lemah, jalan perlahan-lahan menuju ke arah pintu. Kemudian nampak saya. Elina! Rasa gembira sangat. Kami berpeluk, menangis kerana dah lama tak jumpa. Saya pun perkenalkan ni suami saya. Sebab bila saya bersanding, nenek sakit tak dapat hadir. Suami salam tangan nenek. Kemudian, nenek kata pada saya, masuklah ke dalam bawa suaminya. Pergi masuk. Masuk duduk kejap Pendengar Misteri Jam 12, bila saya dengan suami dah masuk, nenek depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sedang membaca surah. Saya dengar-dengar macam surah Ayatul Kursi yang dilafazkan oleh nenek depan pintu. Dia baca, setelah dia baca dia sembuh. Duduk ke depan. Dekat ruang tamu kita bertukar khabar. Saya nak tanya sebenarnya tapi saya rasa kurang sesuai. Tak apa. Dipendekkan cerita, keesokan hari, sepupu saya beritahu saya yang nenek telah memberitahu dia semalam bila saya dengan suami datang. Saya tengah berdiri dekat tangga. Dekat belakang saya, kata nenek, ada perempuan tengah berdiri tunggu nak masuk dalam rumah. Saya dengan suami tak nampak, nenek nampak. Sebab tu nenek kata cepat masuk. Nenek diri depan pintu. Benda tu, kata nenek, masih berdiri depan pintu dengan keadaan cara menunduk nak masuk ke dalam rumah di Pontian. Nenek baca Ayatul Kursi dan adalah doa-doa yang lain. Nenek sembuh dan tidak benarkan masuk ke dalam rumah nenek. Nenek kemudian berjalan dan bercakap dengan kami. Saya dengan suami bila dengar terperanjat Kisi. Biar betul ni. Kisi, itulah pengalaman. Mungkin ketika saya nampak dengan suami, kita menegur, dia ikut tumpang sekaki. Okey, itu dia kisah yang dikirimkan oleh Adlina bersama dengan suami. Pernah abang ipar saya nak bawa pulang urinya. Bila dia bawa pulang uri anaknya, dia bawa pulang ke rumah sampai tertidur. Dan abang ipar saya ceritakan pada saya, kata Kak Zaitun, bila dia tertidur, uri itu dalam beg. Dia pun tak teringat. Sampai rumah sekitar pukul 8 lebih malam. Jadi dia pun tertidur sampailah pukul 11 lebih, nak dekat 12 tengah malam. Dia terdengar ada orang ketuk tingkap.
Jadi dia terbangun. Bila dia terbangun, dia perasan, dia tengok betul-betul siapa pula dekat tingkap rumah aku ni, sedangkan aku tinggal tingkat 5. Jadi abang saya ni bila perhatikan betul-betul kenapa wajah orang di tingkap ni menakutkan, menyeramkan, baru dia teringat, astaghfirullahalazim, dalam beg aku ada uri. Dia terus tak pandang lagi dekat tingkap, benda tu lagi tak macam seolah-olah nak masuk ke dalam rumah dan nak ambil uri yang disimpan. Abang saya katanya di sini terus angkat bagnya, bawa ke ruang tamu, dan Casey dapat bawalah keluar dari bagnya sebab tidak diikat, ditutup dengan betul plastik dan disimpan dalam bekas. Kemudian abang saya malam tu jugalah cekalkan hati, dia telefon kawannya datang ke rumahnya lah, nak dekat pukul 1 pagi sampai, dan sepanjang dari pukul 11 lebih nak dekat 12 sampai 1 pagi lebih itu kawannya nak sampai, abang saya kena gangguan Casey dekat tingkap dapur, tingkap bilik. Dengar orang panggil nama abang saya, Osman, aku datang buka pintu. Kata Kak Zaitun, wah ini tentang uri Seram pula saya dengar kat sini. Adakah benar ke dengan adanya uri yang kita simpan ni kadang-kadang ia boleh menarik perhatian makhluk-makhluk tertentu? Bagaimana pendengar Ria 897? Bagi kita ke ujung talian, silakan 669111897. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap? Hello. Hai, siapa tu? Apa khabar Siti? Apa baik. Siapa bercakap ni? Saya Siti. Siti, panggilan dari mana ni? Sengkang. Okey, dan pengalaman anda tentang apa, Siti? Silakan. Okey, pengalaman saya berada di hospital. Saya nak ceritakan sebenarnya dalam musibah cerita ni. Bila saya awarded, saya tak dapat kelas B2, saya dapat kelas C lah. Ramai, maaf cakap lah, ramai old folks lah, orang-orang tua kan. Orang gemas lah. Orang gemas lah. So dalam satu hari saya awarded, tak ada masalah. Sebab saya awarded for at least 3 ke 4 hari itulah. So hari kedua tu, saya malam tu saya nak ke tandas. So tandas tu nak ke jalan agak jauh sikit lah kan. Ada shared toilet kan. So saya pergi satu bilik ni, ada 6 orang. Ada tepi saya dah tepi, saya nak masuk, saya nampak seorang nenek ni lah. Yang heran ni tahu nama saya. Saya tak nak sebut nama penuh, tapi saya cakap Siti, tapi tandas je. Saya terperanjat je, saya cakap ini betul ni nama saya, nama penuh lah. Saya pun tertulis saya, ya. Terus saya masuk di tandas. Saya nak keluar lagi sekali. Ada siapa tu? Saya dah lah jalan seorang-seorang, misi tak ada. Jadi saya boleh dekat nenek tu, saya senyum, saya jalan je lah kan. Saya tengok, tapi berat juga sebelah dia tu macam ada walaupun curtain, tapi macam dia pun kata silhouette, apa tu nama, yang bayang-bayang hitam lah. Tapi saya tu masa ni dah nak ngantuk lah, tapi nampak jugalah tusuk badan macam orang tu yang dah bungkuk, macam hitam lah, gelap lah. Saya tidur. Esok harinya saya masa saya nak tu, saya tengok nenek tu, dia nampak uzur lah, memang betul lah uzur. Mana lah dia nak cakap kan. Bila anak-anak dia datang tu, macam saya macam tu je tau. Dia tak pernah bersuara pun, tak pernah bersuara dia. So yang kali ketiga tu saya memang kali ketiga teruk lah saya kena. Saya di kanan tu dia cakap ada orang kat sebelah, hati-hati dia cakap gini tau, Siti nak masuk tandas je, sebelah tu siapa? Saya sama rumah masa tu saya semakin nurse. So nurse help me, tolong saya masuk dalam, temankan saya. Bila malam tu saya kata nenek ni dia jalan sendiri, dia simpan kat pintu tu, saya sebelah ni ingat. Dan tu saya ingat nak turun, tapi saya tak daya sebab saya kena grip kan. Saya tengok nenek ni dah makin jauh dah, tak ada orang tu nak tengok. Jadi masa besoknya tu saya tahulah, malam dalam pukul 4 lebih saya perasan ada nenek jalan. Tak, dia kata apa, dalam pukul 2 lebih nenek tu dah meninggal. Saya tu dalam 4 lebih saya nak tandas lagi tu pun saya boleh nampak. Ini saya tak sempat nak bangun, saya tak sleep. Nenek tu tengah jalan jauh dah. Bila besok saya tanya, dia cakap
pukul 2 lebih je nenek tu dah meninggal. Jadi tengok, betul lah sisi katil kosong. Jadi saya macam tempat dia toleh tau, dia toleh. Dia punya toleh je saya dah tutup lah, orang kata tutup dengan blanket. Kamu tahu dia. Yang saya takut tu dia nak masuk tu. Jalan dengan siapa, di sebelah dia siapa tu yang saya takut sangat. Jadi sampai tempat bawa tu. Bayangkan nenek tu boleh tahu nama penuh Nama penuh tapi nama tengahan saya lah. Nama tengahan tu yang saya heran. Kenapa dia Misal kata nama awak Siti Jumina binti Ahmad. Siti Jumina binti Ahmad pergi toilet. Dia panggil tengah-tengah Jumina dah gitulah. Jumina. Lepas tu akhirat anak-anak dia bila berbual dengan dia tak ada nak jawab-jawab gitulah. Kata nurse tu dia memang gitu. Dia memang tak banyak cakap. Kira macam ni bila nama saya tu. Jadi terima kasih kerana sudah berkongsi pengalaman anda. Selamat tengah malam. Tengah malam. Kita ikuti pengalaman seterusnya. Saudara, mungkin saya nak tanya soalan lah. Kalau anda sedang ini ada kisah daripada seorang guru katanya saya adalah seorang guru. Pernah saya mengendalikan satu percutian ataupun perkelahan lah, bersama dengan pelajar-pelajar saya di salah sebuah kawasan di Singapura. Pada malam hari Casey, anak murid saya kejutkan saya dan dia mengatakan yang dia takut. Saya tanya kenapa, dalam keadaan hutan dengan bunyi cengkerik. Katanya dia dengar suara perempuan menyanyi pada malam itu. Saya kata, jangan fikir bukan-bukan lah. Saya pun hantar dia balik masuk dalam tempat dia tidur itulah, dalam dormitorinya. Kemudian saya masuk balik tempat tidur saya. Sedang saya nak lelapkan mata, saya dengar apa yang pelajar saya maksudkan. Baik pendengar Misteri Jam 12, kisah berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda. Ini kiriman Cik Ramli yang berkongsi satu peristiwa. Katanya Cik Ramli, beliau, saya pernah mengantar seorang makcik ni pulang ke rumahnya. Waktu itu saya ternampak makcik ni berjalan dekat kawasan rumah saya di Tampines. Saya memandu kereta, makcik ni seorang diri dalam hujan memegang payung. Jadi saya pun berhentikan kenderaan saya di tepi makcik yang sedang berjalan di tempat berjalan kaki. Kemudian saya turunkan tingkap sedikit. Saya tanya, makcik nak balik ke, tinggal mana? Kemudian makcik tu kata, makcik tinggal blok depan sana. Jarak daripada mana kami berada ni, bloknya agak jauh Kisi. Untuk seorang warga emas berjalan kaki dalam hujan, saya rasa berbahaya sebab licin. Jadi saya pun kata, tak apalah, makcik naiklah kereta saya. Saya boleh hantar makcik sampai dekat blok makcik. Dan dengan tidak katanya di sini, dengan tidak disedari Kisi, saya sedang bercakap dengan makcik ni, dan tahu-tahu bila saya sedarkan diri saya, waktu tu bila dia bercakap dengan makcik ni berbual lah dengan dia. Dia kata tinggal depan sana. Jadi dengan tidak saya sedari, makcik ni dah berada dalam kereta. Tak tahu bila dia buka pintu, bila dia masuk, dia dah ada dalam kenderaan saya. Mungkin agaknya saya macam tiba-tiba macam hilang ingatan tu Kisi. Tahu-tahu saya tingkap kereta saya masih lagi saya turunkan, dan saya terperanjat. Apabila saya toleh dekat belakang, makcik ni dah ada dalam kenderaan. Kemudian saya pun tak apalah, mungkin dia buka pintu saya tak perasan ke, macam saya dah tak boleh cari link bagaimana makcik ni boleh masuk kereta saya. Saya ingat kali terakhir saya tanya, cik nak tumpang tak, saya hantar balik, itu je. Kemudian bila makcik ni buka pintu, tutup pintu, duduk, tak saya ingat pun, kata Cik Ramli. Jadi pendengar Ria 897 FM, Cik Ramli pun memandu terus. Dan Cik Ramli tanyalah blok berapa. Makcik tu kata, saya tak ingat blok berapa, tapi saya tahu dekat mana awak boleh berhenti. Jadi sampai saja dekat satu sudut, makcik kata, nak nanti dekat depan tu, kapak tu awak belok masuk dalamnya kanan. Okey, jadi saya pun sampai depan, belok kanan. Katanya jalan terus, belok kanan lagi, dan kanan lagi, baru sampai rumahnya. Jadi saya pun sampai di kolong blok rumah makcik ni. Tapi masalahnya, kolong blok rumah makcik ni tidak ada tempat yang berbumbung Kisi. Kalau dia keluar, mesti dia basah. Jadi saya kata, makcik nanti, makcik jangan keluar dulu. Saya cari tempat
yang berbumbung kalau makcik keluar tak basah. Makcik pun kata tak apa. Tak kisah, makcik dah biasalah kena hujan. Saya kata tak mau makcik, tak mau, nanti saya carikan. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya pun pusing cari mana tempat yang ada sheltered walkway. Akhirnya jumpa Kisi. Jadi saya pun turunkan makcik ni, saya tekan hazard light, saya keluar sekali dan saya perlahan-lahan pegang tangan makcik ni, jalan dengan dia menuju ke arah kolong blok rumahnya dan dia nak pergi lift, nak naik ke atas. Dalam perjalanan tu, apabila saya turun dan letakkan kenderaan saya di tepi jalan, makcik ni pun masih lagi berbual-bual dengan saya lah, bercakap bertanya tu tentang ni. Dan saya akhirnya sampai di kolong blok rumah makcik. Kemudian saya pun tunggu lift untuk turun ke bawah. Makcik tu kata, dah lah nak, tak payahlah, susah-susah hantar aku. Katanya tak apalah cik, dah terlanjur ni, saya ikut cik. Tak apa, jangan naik atas lagi. Jadi saya pun okeylah. Makcik ni pun masuk lift, pintu tertutup dia naik atas. Saya pun menuju kembali ke arah kenderaan saya untuk pulang ke rumah. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan kata Encik Ramli, apabila saya jalan menuju ke arah kenderaan saya terkejut di tempat duduk belakang kereta saya ada makcik yang sama sedang duduk. Dalam hati ni tertanya-tanya tau, takkan tadi aku baru hantar naik lift dia boleh turun bawa balik? Casey, saya lebih kurang dalam 30 minit saya tak berani nak menghampiri kenderaan saya. Malah saya duduk seketika untuk tenangkan diri, untuk legakan keadaan. Selepas tu barulah, anda bayangkan selepas tu dah setengah jam, 20 minit setengah jam, dia dah rasa okey, Cik Ramli dah rasa okey. Cik Ramli pun patah balik kepada kenderaannya. Kemudian Cik Ramli periksa dekat belakang, memang tak nampak orang, tak ada orang. Cik Ramli pun masuk, turunkan tingkap ke 4 tingkap dan memandu pergi daripada kawasan itu. Cik Ramli sekarang tertanya-tanya ni, siapakah orang yang dia nampak dekat belakang tu? Adakah itu merupakan korin kepada makcik tu? Adakah mungkin makcik itu dah meninggal dunia? Tak tahulah. Tapi bila saya berbual dengan dia, saya bercakap dengan dia, dia memang kelihatan macam orang biasa, bukanlah macam hantu. Adakah penampakan saya tu kerana makcik ni ada memelihara sesuatu? Saya pun tak pasti, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Di sini daripada kiriman saya terima daripada Rizman, katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pernah bertugas di sebuah kedai, lebih tepat lagi di sebuah gerai, di sebuah gerai lah, sebabnya kata jual daging, di sebuah gerai jual daging. Dan apa yang berlaku, gerai yang saya bertugas ni bersama dengan seorang pakcik ni. Pakcik ni akan datang awal pagi, dan saya sebelum ni tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh beliau, sebab saya datang lambat sedikit lah. Dia akan datang sekitar pukul 4:30 pagi. Dia dah mulalah potong daging, buka kedai, dan saya ni dalam pukul 7 baru sampai dan mula bertugas dan bantu dia. Dan ada sekali ni, oleh kerana dia dah tak sihat lah, jadi saya ambil alih sekejap tugasannya, sementara dia mencari pekerja yang tetap. Saya ni part timer je saya isi. Jadi apa yang berlaku, pakcik ni nasihatkan saya apa yang patut buat. Terkejut saya, Kisi. Katanya kena datang pukul 4 pagi. Satu. Kemudian setiap hari saya kena ambil satu tulang daging kambing. Saya kena bersihkan tulang tu, dan tulang tu saya harus tukar dengan yang lama. Dan saya tanya, tukar tulang apa? Lama apa? Katanya, dalam peti ais yang tempat simpan daging, kau angkat, ada satu papan ni, kau angkat papan tu, kat bawah papan tu ada satu tulang yang aku dah bungkus dengan kain hitam. Saya terkejut. Jangan takut, ini petua untuk lariskan perniagaan aku, kata pakcik tersebut. Saya pun terperanjat. Jadi apa nak buat, saya datang 4 pagi dekat pasar tu. Saya rasa saya antara yang pertama datang, buka lampu gerai, buka peti ais, ambil satu tulang, saya bersihkan sedikit tulang tu, angkat barang kat bawah papan tu pelan-pelan. Pendengar Misteri Jam 12, nampak dalam tu ada
kain warna hitam. Keluarkan tulang tu, buka bungkusan, ambil tulang tu taruh tepi, taruh yang baru, bungkus balik, letak dalam peti ais. Benda ni harus saya buat setiap hari saya buka kedai. Katanya sebagai petua untuk menambah rezeki. Berikut ini adalah pengalaman kisah daripada seorang pendengar kita namanya Fatin. Kata Fatin, apa khabar Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12? Fatin adalah seorang pelajar dan Fatin ingin berkongsi pengalaman yang berlaku dalam rumah. Sebenarnya Fatin lupa akan sesuatu. Apakah yang Fatin lupa akan saya beritahu anda sebentar nanti. Tapi kata Fatin, bila Fatin balik dari sekolah hari Jumaat tu, pada hari Jumaat lah ya, Fatin pulang dari sekolah 11, nak dekat pukul 11 malam. Ini kerana sebelum ni ada pertunjukan. Fatin ada mengambil bahagian dalam konsert band di sekolah. Jadi waktu tu hari yang dimaksudkan ada persembahan di luar. Dan persembahan itu habis sekitar pukul 9 lebih malam. Setelah persembahan, Fatin keluar makan dengan teman-teman sampai rumah 11 lebih malam. Sampai rumah, depan pintu, Fatin buka pintu, masuk dalam, rumah gelap gelita. Dan bila masuk tu terus langsung ke dalam bilik nak ambil tuala, nak mandi. Sedang jalan tu, Fatin buka lampu ruang tamu. Bila di ruang tamu jalan, sebelum masuk bilik Fatin, kena lalu depan bilik kakak. Bila nampak kakak baring di atas katil, Fatin pun berhenti kejap. Berdiri depan kakak, pintu bilik kakak, kemudian bercakap dengan kakak Fatin yang sedang baring. Dia baring tapi dia tengok pintu bilik lah yang Fatin sedang berdiri. Fatin tanya, "Kak, mana lain pergi?" Kakak Fatin diam, tak layan. Jadi Fatin pun tak kuasa sebab dah panas. Kakak Fatin memang orangnya macam tu. Kadang-kadang dia tak suka layan, tak kuasa. Dia akan buat bodoh kalau kita tanya. Jadi kata Fatin terus masuk ke dalam bilik Kisi, ambil tuala. Bila nak lalu depan bilik kakak lagi, pandang bilik kakak, katil kosong, tak ada orang. Kisi, bila nampak katil kosong, dengan segera masuk bilik ibu, tak ada orang. Tengok di ruang tamu, tak ada orang. Masuk dapur, gelap. Tandas, tak ada orang. Tandas dalam bilik ibu dan ayah pun tak ada orang. Kemana kakak pergi? Baru saya teringat. Ibu, ayah, kakak dengan adik Fatin berada di Changi. Ada barbecue Kisi. Dengan segera angkat telefon tanya ibu. "Siapa kat sana? Kakak dengan adik ada tak?" Ibu kata, "Ada, kakak kau tengah bakar ayam." Fatin terus letak telefon, tak jadi nak mandi Kisi. Bila dah masuk bilik, angkat barang-barang semua, turun ke bawah, baru teringat. Kalau dah sampai rumah, ibu kata telefon. Nanti abang saudara saya akan datang untuk jemput saya pergi Shelly. Jadi bila telefon ibu tu, seolah-olah ibu dah tahulah Fatin dah balik, suruh abang saudara datang. Turun bawah, lebih kurang setengah jam gitulah. Abang saudara sampai, naik kenderaannya, pergi ke Shelly barbecue tanpa mandi lepas balik dari konsert band. Itulah pengalaman Fatin Kisi. Dalam rumah nampak macam kakak, walhal kakak Fatin berada di Shelly sedang bakar ayam. Kita ke hujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Baik, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Sementara saya tunggu anda hubungi, saya akan terus bacakan satu lagi kiriman email yang ringkas. Berikut ini kiriman yang ingin saya sempurnakan, datangnya daripada seorang pendengar namanya Encik Ahmad. Ahmad berkongsi mana ni, jap tadi ada kat sini. Okey, Ahmad berkongsi pengalaman peristiwa dan kata Ahmad ini berlaku di tempat di kawasan rumahnya, tempat letak kereta di kawasan Sembawang,
Kata Ahmad, saya kadang-kadang perlu balik rumah dari tempat tugas agak lewat, dan kadang-kadang pukul 12 lebih ataupun 1 pagi baru sampai di tempat letak kereta KC. Dan itu bila saya ada banyak tugasan yang harus saya lakukan dan tugas-tugas saya tu tak boleh habis. Jadi kata Ahmad, waktu kejadian itu, kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya menunggang motosikal pulang ke rumah. Jadi nasib baiklah tempat letak motosikal ni semua di lantai 1. Tak perlulah kita naik tinggi-tinggi. Jadi ada tempat yang kosong, saya letakkan motosikal saya pun turun dari motor, buka helmet, saya berjalan menuju ke arah kolong blok rumah saya. Sampai kolong blok terlupa pula awal tadi dalam perjalanan balik saya ada beli roti prata kuah campur. Buat saya lapar pula Ahmad. Jadi roti prata kuah campur saya letak dekat box di motosikal saya, di kotaknya lah bahagian belakang. Saya pun batalkan niat nak naik lift. Pintu lift tu dah terbuka, jadi saya pun patah balik untuk ambil roti prata di belakang tempat motor. Setibanya di tempat motosikal saya buka, kemudian saya perasan betul-betul tempat saya letak motosikal, belakang saya KC. Belakang saya merupakan tempat letak kenderaan, ada 3 kereta. Kereta 1, 2 dan 3. Kereta nombor 1, bila saya dah tutup box, saya tulis di belakang, alangkah terperanjatnya di tempat duduk penumpang bahagian belakang, saya nampak ada orang sedang duduk KC. KC, 1 ni dia duduk tempat belakang. Yang kedua ni dah pukul 1 lebih pagi. Apa dia buat dalam kereta tempat duduk belakang? Kalau dia lupa barang pun, kenapa tadi saya tak nampak? Dia duduk tempat belakang KC. Saya nampak sekali, terperanjat saya tutup kotak motor. Terus saya bukan jalan, saya lari sampai kolong blok, naik lift, balik ke rumah. Dan itulah peristiwa yang ringkas ingin saya ketengahkan bersama KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan. Ini datangnya daripada Ibrahim. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Ibrahim, seorang pengawal keselamatan, dan saya nak kongsi satu peristiwa yang berlaku. Yang ini saya menjaga sebuah bangunan, iaitu kondominium. Kondominium yang saya jaga ni tempatnya memang besar dan luas, kata Ibrahim. Dari hujung tanjung ke hujung tanjung, banyak blok-blok kondominium yang ada lah. Misal kata, ni dia beri contoh, contohnya blok dari A sampai Z, tak banyak ke bangunan. Dan kondominium ni pula dikelilingi dengan hutan-hutan. Jadi kita kalau buat clocking dekat kondominium ni tak perlu naik blok. Kita hanya perlu jalan dekat kolong-kolong blok kondominium ini menggunakan golf cart. Jadi kita ambil bahagian lah, giliran untuk buat clocking, kata beliau. Apa yang terjadi, tiba giliran saya untuk buat clocking. Waktu tu untuk clocking jam 2 pagi. Saya pun dah naik lah, iaitu golf cart ni, dah siap dengan alat clocking saya. Saya pun pandu. Tengah pandu perlahan-lahan, dari jauh saya nampak ada seorang wanita tau. Dia dalam keadaan mungkin tidak begitu sihat lah, jalan terbungkuk-bungkuk. Jadi saya niat di hati, memang kita ni digalakkan kalau nampak wanita hamil, nampak orang yang susah payah tengah angkat barang, jalan nak balik ke rumah, kalau kita dalam golf cart ni, kita boleh tolong dan boleh tumpangkan beliau sampailah ke rumahnya. Jadi dari jauh saya nampak, waktu tu jam 2 pagi, seorang wanita ni lah dalam keadaan yang kurang sihat, jalan terbungkuk ni. Jadi saya pun apa yang berlaku, saya pun di tepi saya ni ada beg, saya nak angkat beg ni lah. Saya hentikan sekejap golf cart tu, angkat beg, letak tepi. Saya pandu depan, tiba-tiba saya perasan wanita yang saya nak tolong tu tengok kiri, tengok kanan, mana pula perempuan ni pergi? Sebabnya kalau wanita ni turun ke bawah, ia adalah bukit. Bukit. Jadi kalau jalan terus, memang saya boleh nampak. Dan kalau dia ke kiri, ia adalah bukit juga untuk naik ke atas. Jadi ke mana wanita ni pergi? Tak apa. Saya pandu, katanya, golf cart saya ni, dan sampai dekat kolong blok yang pertama lah, blok kondominium, blok A. Saya pun tap, tit, untuk buat clocking. Tengah pandu lagi, tiba-tiba dekat depan,
mustahil wanita yang jalan dalam keadaan yang tidak begitu sihat boleh jalan begitu laju sampaikan dia berada di hadapan saya nak dekat sampai blok yang kedua iaitu blok B. Dah rasa tak sedap hati dan tahu ada seseorang ataupun sesuatu yang nak cuba bermain-main dengan saya. Jadi saya pun keluarkan handphone, putarkan CD ataupun putarkan bacaan surah-surah suci kata beliau. Sambil tu saya pandu golf cart tu agak lebih perlahan dari biasa. Itulah pengalaman yang diceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Mana ni? Encik Mata kata, apa khabar KC? Khabar baik. Nama saya Mata. Saya ingin berkongsi pengalaman kisah misteri ketika saya dengan isteri pergi memancing. Dan ini berlaku di Pulau Ubin, KC. Waktu itu, saya dengan isteri telah pun pergi ke salah sebuah sungai lah. Dipanggil Sungai Ubin. Di sana tu memang air ikan air tawar dan saya pernah beberapa kali pergi ke sana memancing, tapi isteri saya tak pernah ikut. Sampaikanlah satu hari ini isteri saya pun bersuara yang dia nak temani saya. Saya terperanjat sebab selalunya dia tak nak ikut. Jadi bila isteri nak ikut, saya pun bersemangatlah. Saya pergi dengan isteri. Selalunya saya pergi seorang diri ataupun dengan teman-teman saya. Bila isteri saya ikut sampai ke Pulau Ubin, kami pun menaikilah van yang kami sewa, bayar murah kisi $10 sampai dekat kawasan yang saya nak pancing. Bila nak balik, telefon nanti dia datang jemput kita. Kata Encik Mata. Bila sampai dekat kawasan yang saya nak memancing tu, tengok jam sekitar pukul 11 lebih pagi. Jadi saya pun mula memancing. Dan niat di hati memang nak pancing sampai lebih kurang pukul 7-8 malam barulah nak balik lah untuk dapatkan bot yang terakhir untuk pulang ke Singapura. Jadi sedang memancing tu, waktu tu sekitar pukul 6 lebih nak dekat masuk maghrib ke si. Tiba-tiba isteri saya kata isteri saya kata yang dia nak berehat dalam tent lah. Jadi saya kata pergilah baring kejap, nanti abang pun nak bungkus barang-barang pancing sebab dah nak malam kata Encik Mata. Jadi sedang saya simpan joran lah. Saya ada 4 joran ke semuanya. Saya tinggalkan 1, yang lain 3 tu saya dah bungkus dah siap packing masuk dalam tempat simpan joran. Tiba-tiba saya nampak isteri saya keluar daripada khemah dan kemudian jalan ke belakang khemah. Jadi saya pusing, saya nampak isteri saya tanya, Ma, nak pergi mana? Isteri jalan terus, tak layan saya. Tak apalah, mungkin dia nak pergi ambil barang ke di belakang ke. Jadi saya pun teruslah simpan barang-barang pancing. Kemudian saya tengok isteri saya berdiri di salah satu pohon. Dekat sana memang samak samun. Apa isteri aku buat ni? Takkanlah dia buang air kecil. Jadi saya rasa muskil. Kemudian saya cuba jenguk dalam khemah. Terperanjat kisi, isteri saya masih sedang tidur dalam khemah. Waktu tu dah nak dekat maghrib, 6 lebih petang. Saya kejutkan isteri bangun. Kemudian saya kata, "Mah, kita balik sekarang, Mah." Jadi saya bungkus khemah semua barang-barang angkat. Telefonlah pemandu van tu. Pemandu kata dia akan sampai lagi 15 minit, suruh tunggu. Jadi saya pun dengan isteri pergilah dekat tepi main road tu dan duduk. Sedang duduk, tiba-tiba isteri saya terus rapat dengan saya, Kisi. Sebelum ni duduk renggang sedikit lah. Dia sibuk main telefon bimbit. Saya sibuk pula tengok barang-barang pancing. Jadi isteri saya tiba-tiba rapat dengan saya. Kemudian saya tengok dah ada benda tak kena ni. Bila saya cuba tengok ke arah mana isteri saya tengok, Kisi, matahari pun dah terbenam. Ternampak, Kisi, ada perempuan sedang diri berpakaian serba putih sedang memerhatikan kami dari dalam semak samun di hadapan saya dengan isteri. Bila pertama kali nampak benda yang mencurigakan, saya pejam mata, saya suruh isteri pejam mata dan suruh isteri ikut saya istighfar dan baca apa yang tahu. Sampailah pemandu tu sampai, saya pun pulang ke rumah dengan isteri dan sejak itu isteri kata, "Bang, saya tak nak ikut lagi, bang. Tolong jangan bawa saya." Walhal saya tak ajak dia pun. Sebelum tu dia juga yang nak ikut. Terima kasih dari Encik Mata berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Pengalaman yang kakak nak ceritakan ini tentang satu gangguan yang berlaku. Ini kisah yang diceritakan oleh Kak Murni, berlaku di salah sebuah hotel di Malaysia. Yang mana kakak dengan suami telah pun menginap di sana untuk 2 malam, katanya Kak Murni. Malam yang pertama duduk dalam hotel tu seram semacam. Suami kakak ni pula
Katanya, suami kakak ni pula cepat tidur. Dia baring atas katil, tak sampai beberapa minit, dia dah berdengkur masuk alam tidur. Kakak ni pula jenis yang takut. Takut, susah nak tidur, light sleeper. Apa pun bunyi, kakak akan terbangun. Jadi pada malam tu dekat hotel, di salah sebuah hotel. Hotel ni berdekatan dengan sebuah penjara yang dah terbengkalai di Malaysia. Hotel apa ni? Tengah tidur di atas katil, suami dah nyenyak, kakak pun tidur. Akhirnya dapat lelapkan mata. Kakak terbangun, Casey. Terbangun. Sebab apa? TV dalam bilik hotel tu menyala dengan sendirinya. Walhal sebelum kakak tidur, kakak dah matikan TV. Bila TV tu menyala, suaranya tidak hidup. Suaranya dalam keadaan mute. Tapi TV itu menyala. Kakak terbangun sebab cahaya TV yang terang sangat menyinari bilik yang gelap. Kakak bangun. Kakak sangkakan, kakak ingatkan suami mungkin buka TV yang tengok TV. Sebabnya suami pandang ke arah TV. Kakak ni berada di sebelah suami. Kakak tidur, bukan tidur miring macam suami. Kakak tidur telentang macam yang selalu kakak tidur. Jadi bila terbangun, kakak pun tengok, remote control ada di tepi kakak. Sebab kakak tadi matikan TV. Kakak cuba jenguk, suami sedang tidur. Sedang nyenyak tidur. Kakak pun ambil remote, matikan televisyen tu. Bila TV dah mati, bilik tu jadi senyap, jadi sunyi. Tahu-tahu kakak dengar sambutan lain pula, Casey, dalam bilik hotel tu. Orang main buka tutup air. Air yang disebutkan adalah paip hujan dalam tandas bilik hotel yang kakak sewa. Dia buka, air tu mengalir, lepas tu dimatikan. Dia buka, air tu mengalir, dimatikan. Kakak dah takut, kejutkan suami. Bang, bangun bang. Bukan senang nak kejutkan suami. Suami kakak ni, Casey, kakak gegarkan badan dia pun kalau dia tak nak bangun, dia tak akan bangun. Bang, bangun bang. Baru suami bangun. Keadaan mengantuk sangat. Kenapa ni, ada apa? Bang, dalam toilet kita macam ada orang, kata kakak. Kemudian pendengar Ria 897, suami kata tak ada apa-apalah. Apa tak dengar ke bunyi orang main air? Suami cuba beri perhatian. Tiba-tiba bunyi orang main air itu hilang, berhenti. Bang, tolong saya bang. Bangun bang, pergi tengok bang sekejap. Suami nak sedapkan hati kakak, suami bangun, turun dari katil, berjalan menuju ke arah tandas dalam bilik hotel. Kakak pula sedang perhatikan suami. Anda bayangkan situasi yang diceritakan ni. Jadi suami sedang berjalan, kakak tengah tengok suami jalan sorang-sorang dalam bilik yang gelap, menuju ke arah pintu tandas, nak menjenguk dalam tandas ada orang ataupun tidak untuk sedapkan hati kakak. Dalam saat kakak sedang perhatikan suami yang sedang berjalan, Casey, kakak terasa tepi katil, betul-betul tepi katil, ada orang sedang bertongkat dagunya dekat tepi katil. Seolah-olah ni dia tengah duduk dekat atas lantai, dagunya dekat tilam katil, sambil menyandah ke arah tepi katil, tengok kakak senyum dengan wajah yang menakutkan. Mula-mula tak perasan, suami tengah jalan, tiba-tiba macam ada orang pula. Kakak toleh, abang! Kakak pergi. Suami sampai terperanjat. Kenapa dengan awak ni? Saya kakak suruh suami buka lampu. Suami buka lampu. Kakak tunjuk dekat sebelah. Nampak orang tadi sedang duduk, dagunya dekat atas tilam, menyandah dekat tepi, tengok senyum dekat kakak, Casey. Ya Allah, Casey, cabaran betul lah duduk hotel ni. Hotel tu duduk 2 malam. 2 malam tak tenteram jiwa kakak. Malam yang kedua agak berani sedikit.
Sebabnya sebelum tidur tu lampu semua kakak hidupkan. Dan bila nak pulang tu lah Kisi, kakak dah berjanji dengan suami tak nak jejak hotel ni lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah berikut ini yang Kisi ingin bacakan ini adalah kiriman dari pendengar kita. Ini kiriman daripada Sulastri. Bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan, Sulastri. Apa kabar Kisi? Saya Sulastri. Tolong jangan gunakan nama asal saya seperti yang tertera di alamat email, kerana katanya takut kalau orang yang saya kenali kenal dengan nama sebenar, nama asal beliau. Saya peminat rancangan misteri jam 12, berasal dari Tanjung Balai Karimun. Berkenaan dengan pengalaman saya ini adalah pengalaman yang sebenar-benarnya pernah berlaku dalam hidup saya. Saya pada waktu itu udah berumah tangga hampir 5 tahun. Kisi bukan tidak tahu masyarakat kita. Tak kisahlah orang Indonesia, Malaysia, Singapura, kita ni serumpun. Kalau kita berumah tangga, mendirikan masjid, kalau tidak ada cahaya mata, kita ni dipandang serong oleh masyarakat. Kenapa belum ada zuriat? Bila mau ada, kenapa tunggu-tunggu? Sebenarnya ramai di antara kita bukan tunggu nak merancang ada ataupun tidak. Rezeki ini di tangan Allah, Kisi. Siapa yang tak nak zuriat? Saya dengan suami berusaha, pelbagai usaha telah pun dilakukan, dijalankan. Usaha makan jamu, pelbagai jamu, sampaikan saya pernah terkena keracunan ubat-ubatan kerana makan jamu yang salah. Jadi bagaimana Kisi? Bagaimana saya nak buktikan yang saya dengan suami berusaha? Jadi 5 tahun belum ada cahaya mata. Paman aku, saudara-saudara semua bertanya, bila sih mau ada? Kamu ni tunggu-tunggu lagi, gak perlu tunggu. Paman, bukan tak nak Pak Man. Semua orang maukan zuriat, mungkin belum rezeki. Kamu enggak usaha, bagaimana tahu belum rezeki? Rezeki itu enggak datang kalau tidak berusaha. Dalam hati, suamiku dan aku mau aja katakan yang kurang ajar, tapi kami bersabar Kisi. Sampaikan ibu aku menangis. Sulastri, tolonglah. Paman kamu kan ada kata dia kenal seseorang bisa bantu. Jumpalah sama itu orang. Mana tahu rezeki kamu di sana untuk dapat zuriat. Mama pingin mau timang cucu. 5 tahun Mama udah tunggu. Tolonglah Sulastri. Mamaku menangis Kisi, katanya tolonglah. Dengar, ikut kata nasihat pamanku. Bisa bantu. Ada seorang ini bisa bantu, bisa nolong. Aku dengan suami duduk, pulang ke rumah, kita berdiskusi, ya, ataupun katanya berbincang. Dengan suami duduk. Bagaimana ya? Enggak apalah, kita ikut permintaan Mama. Sebelum ini pun Mama tidak pernah meminta seperti ini. 5 tahun. Kita lihat bagaimana keputusannya ya. Pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya aku dan suami telah pun pergi berjumpa dengan seorang, katanya ini seorang dukun. Dukun ini yang bisa membantu memberikan zuriat. Datang ke rumahnya pada waktu malam Kisi. Aku dengan paman, dengan suami menaiki mobil pergi ke rumahnya. Sudah sampai kita. Lihat, itu rumahnya. Sulastri, Arman, kamu berdua ikut aku. Ya, jangan
tidak ikut kata-kata aku. Ya, Paman, ya. Bagus. Begini. Sampai di atas rumahnya jangan beri salam. Dia enggak suka kalau diberi salam. Iya, Paman, ya. Lalu salam dan cium kakinya. Bukan salam cium tangan. Salam, tunduk, cium kakinya. Itu yang dia inginkan. Kalau kamu tidak ikut, maka kamu tidak akan dapat zuriat. Iya, Paman, ya. Pendengar Ria 897. Sulastri memberitahu dia memandang ke arah suami memandang ke arah dia. Rasanya mereka ni dah tersalah langkah. Sebab permintaan paman untuk berbuat perkara-perkara yang salah di sisi agama. Tapi oleh kerana aku dah sampai sana, aku pun tak nak terjebak dalam kesilapan. Mungkin dukun itu akan marah. Mungkin paman aku akan marah, bergaduh. Ya, dengan ibu, dengan mamaku. Aku ikut. Aku dengan suami naik ke atas. Sampai di atas, dia sedang berdiri. Lalu paman memberi isyarat. Kepalanya menunjukkan aku supaya menghampiri dukun berkenaan. Pak Dukun, aku salam. Kemudian langsung tunduk, sujud dan mencium kakinya. Dan kata paman, dalam keadaan aku sedang sujud dan mencium kakinya, Pak Dukun, aku sama suami udah 5 tahun. Belum ada zuriatnya. Bisa bantu enggak? Kami butuhkan anak. Kamu tanya aku bisa. Aku bisa bantu apa saja di dunia ini. Asalkan kamu percaya aku adalah yang tersakti di dunia ini. Iya. Aku dengan suami percaya kamu sakti. Kamu yang tersakti, Pak Dukun. Ya. Pendengar Ria 897. Dipendekkan cerita, beliau dan suami duduk bersama-sama, dijampi, disembur. Semburan dimandikan dengan air yang ada bunga, ada daun. Kemudian katanya, baju kamu yang basah jangan kamu keringkan. Ya, sekarang ini pakaian kamu semua basah. Jadi pulang ke rumah dengan pakaian ini. Langsung pulang ke rumah, kamu suami istri melakukan perkara berikut. Katanya, faham-faham aja lah. Maklumlah rancangan ini ada yang mendengar anak-anak kecil. Jadi dia suruh istri dengan suami ini malam-malam tu untuk bersatu. Dalam bersatu itu, jangan kamu tanggalkan baju yang basah ya. Biar basahan itu kering. Lalu kamu tidur. Nanti dalam masa seminggu 2 akan kamu dapat tanda-tandanya. Kalau tidak, aku bukan dukun sakti. Pendengar Ria 897. Sulastri memberitahu beliau dan suami terperanjat. Sebabnya tidak ada apa-apa pun yang diminta. Tidak ada wang yang diperlukan. Paman, ongkosnya berapa? Dukun tidak pernah minta ongkos. Janji kamu rasakan yang dia ni sakti. Dia ni tempat kamu dilindungi. Ya. Pendengar Misteri Jam 12. Dalam masa 2 minggu lebih, aku dengan suami mendapat berita yang aku hamil. Buat kali pertama, menunjuk tanda-tanda orang hamil. Daripada tidak percaya, mempercayai Pak Dukun. Daripada tanda-tanda mendapat alamat yang benar-benar hamil setelah berjumpa dengan doktor.
Masuk kehamilanku 4 bulan. Masuk kehamilanku 6 bulan. Semua berjalan dengan baik. Dalam hati aku dengan suami, dah lupa pun tentang pertolongan yang diberikan oleh Padukun. Dan akhirnya aku selamat melahirkan anak yang pertama setelah 5 tahun ya. Ibuku paling gembira. Tapi bukan di situ. Masalahnya mula berlaku apabila masuk hari yang ke-7, Casey. Masuk hari yang ke-7, anak aku mula menangis tak henti-henti. Malam hari, kadang-kadang aku lihat seperti ada makhluk hitam mendampingi anak aku. Aku rasa takut. Tidak terfikir itu adalah sesuatu janji yang aku buat dengan dukun. Akhirnya aku tewas. Aku jumpa dengan pelbagai pakar untuk menghalau susuk tubuh yang menakut-nakutkan anakku. Tetapi tidak bisa, Casey. Kerana itu adalah janji yang telah aku buat. Anak aku akan mewarisi saka yang pertama dalam keluarga ini. Saka ini harus diberi makan, diberi minum yang secukupnya. Kalau tidak, anak aku akan jatuh sakit. Jadi itulah permulaan, Casey. Keluarga aku tidak pernah mempunyai saka. Tapi oleh kerana itu, saka yang mendampingi anak ini akan diturunkan untuk generasi-generasi berikutnya. Sekarang sedang berusaha, dan aku harap aku dimaafkan oleh Allah kerana perbuatan menduakan Allah. Terima kasih dan selamat tengah malam.